Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa tammat taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati pengurusi Suam, pengurusi Suam jemaah ini, pengurusi ada Imam Bilal, pergi EJK Suam, kursi di maksud di dalam Alhamdulillah. Dan seluruh kaum muslimin muslimat yang hadir pada malam ini, alhamdulillah atas takdir Allah Subhanahu wa taala dapat saya bertemu dengan tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, ada yang kenal, ada yang tak kenal, ada yang kenal, ada yang dimaksud, lagi teman-teman rakan-rakan guru kepada nanti kasihlah kemudian insyaallah kita menghadirkan cakap kasih ini kat surah ini, surah Al-Hanan. Al-Hanan, alhamdulillah cantik ya surahnya, alhamdulillah. Atas ukhuwah di kalangan para jemaah dapat membina membangunkan surau yang kata surah jemaah sini juga alhamdulillah mudah berkah. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita pada malam ini untuk kita sama-sama tuan-tuan. Saya bukanlah kalangan orang terbaik di kalangan tuan-tuan, mungkin ada lebih baik daripada saya untuk menyampaikan satu tajuk yang berkaitan dengan memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Baik tuan-tuan dan hadirin yang dimuliakan sekalian, sebelum dimulakan seterusnya sama-sama dulu kita niatkan hati kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Niatkan kita untuk mesra mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, tak bukan apa yang kita buat adalah untuk mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena terima dengan yakin dan secara qati' bahawasanya Allah Rabbi, Allah Rabbuna, wa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Dalam kita. Dan yang ketiga, kita kena sedar bahawasanya kita adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai hamba Allah, kita bersifatlah dengan sifat kehambaan Allah, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat, tak lain tak bukan selaku hamba Allah yang nak mentakzimkan, yang nak memuliakan Allah Subhanahu wa taala melalui memperingati peristiwa
Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah. InsyaAllah saya teruskan. Sebut tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tak asing lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tu kalau kita dengar peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita kena apa kata tuan-tuan? Jangan kita fikir logik lah. Jangan kita fikir ikut adat. Dia menyalahi adat. Tapi tak mustahil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita bersoal bukan ikut akal kita. Jadi kita kena jelas kat situ. Peristiwa ini kita kena yakin dan percaya. Ianya berlaku ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Al-Isra ayat yang pertama, tuan-tuan hadirin yang dimuliakan sekalian. Jadi apabila datang daripada ayat Al-Quran, kita sebagai seorang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita kena terima. Kita kena terima perkabaran tersebut. Allah dah sebutkan kepada kita. Kita beriman kepada kitab Allah yang Al-Quran, jadi kita tak boleh rasa nak sanksi atas peristiwa ini yang boleh membawa kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan sekalian, sebut tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada dua kalimah, dua perkataan. Isra dan Mi'raj. Sebelum itu tadi saya dah sebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang asra bi'abdihi, menjalankan hamba-Nya. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran hamba-Nya. Hamba-Nya siapa tuan-tuan? Tak lain tak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Allah panggil Nabi kita Muhammad hamba. Jadi sudah pastinya perkataan hamba tersebut tak lain tak bukan menggambarkan sifat manusia, insan yang sentiasa kasih, yang sentiasa taat segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sentiasa meneruskan usaha dakwah, yang menyambut risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan agama Islam bermula daripada bumi Makkah sehinggalah ke bumi Madinah. InsyaAllah. Jadi dalam hamba. Jadi kita pun hadirin sekalian, kita kena sedar, kita pun juga hamba Allah. Nak jadi ibadullah, nak jadi ibadur Rahman, hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang disukai oleh Allah, hamba yang dikasihi oleh Allah, hamba yang disayangi juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tuan-tuan. Nak jadi hamba Allah, kita kena buatlah selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan itu waktu malam, tuan-tuan. Lailan, waktu malam. Digambarkannya malam, maghrib malam, tuan-tuan. Malam. Tapi digambarkan ulama mengatakan cerita ni, malam ni 1/3 malam. Daripada maghrib sampai subuh berapa jam? 1/3 daripada jam tersebut. Maksudnya dalam masa yang tak lama. Dalam masa yang tak lama. Ada pendapat katakan 1 jam. Ada pendapat demikian. Masa dia tak lama. Dia katakan tempat tidur yang Nabi tinggal, Nabi tersebut Nabi kembali semula, masih lagi terasa panas, dia katakan. Suar-suar, tapi itu besar. Tempat paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan. Jadi Isra ialah maksudnya apa?
perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada kala Mi'raj ialah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pas habis balik semula daripada Sidratul Muntaha, perintah Allah Subhanahu wa taala penting, dia kembali semula ke Makkah. Ke Masjidil Haram. Itulah musim masuk. Masya Allah tuan-tuan. Satu malam dalam keadaan masih tak lama. Jadi kata kalau dipikirkan adat, dia kata kalau adat, kalau kita jadinya. Sebab jarak di antara Makkah ke Masjid Aqsa, dia katakan berapa 1,250 km macam tu kan. Jauh tuan-tuan. Itu dah situ satu hal. Lagilah naik ke langit. Masya Allah tuan-tuan. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala di situ. Allah nak suruh kita, Allah nak uji kita, percaya tak kamu wahai umat Islam. Bila dengar berita ini, menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya pada waktu malam di Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, 5 perintah Allah Subhanahu wa taala yang cukup penting, iaitu solat fardu 5 waktu sehari semalam. Baik tuan-tuan, cerita ni kalau detailkan panjang tuan-tuan, panjang. Tapi saya ambillah mana yang perlu tuan-tuan, yang perlu kita iktibar, kita ambil iktibar daripada peristiwa yang disebutkan. Boleh tuan-tuan InsyaAllah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, diceritakan baginda berada dalam keadaan sedih, tuan-tuan. Dikatakan amul huzn, tahun-tahun kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kenapa sedih? Kerana baginda telah kehilangan tak lain tak bukan orang yang banyak berjasa kepada baginda, orang yang banyak menolong baginda. Itu siapa tuan-tuan? Yang pertama, bapa saudara, iaitu Abu Thalib. Masya Allah. Kalau sebut nama Abu Thalib tuan-tuan, walaupun orang kata beliau ni dia hidup sederhana, walaupun dia seorang bangsawan, ketua pemimpin juga di kalangan bangsa Quraisy, tapi hidup dalam keadaan sederhana. Dan dialah yang banyak menjadi backup, menjadi benteng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang bapa-bapa saudara yang lain untuk menghalang tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak halang, kena berdepan dengan Abu Thalib. Masya-Allah. Sedangkan tuan-tuan sudah pasti ingat bagaimana diceritakan orang kafir Quraisy ni kan, mereka nak supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti berdakwah. Bagi nak apa? Harta, pangkat dan sebagainya. Dia beritahu kepada saudara Rasulullah. Dia juga beritahu pada anak saudara yakni Muhammad supaya berhenti menyebarkan dakwah, menyebarkan agama Islam, berhenti. Nak apa? Semua dapat. Masya-Allah. Melalui dia. Nabi masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala selaku pesuruh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita terus berdakwah. Alhamdulillah, Islam sampai kepada kita. Masya-Allah, subhanallah. Itulah asbab apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah berada di Islam. Dan semua tersebut adalah dalam perancangan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua dan hadirin yang dimuliakan. Baik, matinya atau wafatnya Abu Thalib. Dan Nabi sedihlah, kan? Sedih. Lepas itu seterusnya wafat pula atau meninggal pula, iaitu isteri baginda yang baginda sayangi, iaitu Siti Khadijah. Masya Allah. Juga merupakan perempuan wanita pertama memeluk Islam. Wanita pertama memeluk Islam. Bagaimana ceritakan Siti Khadijah ni seorang yang kaya raya, Masya Allah, kan? Apabila nak meninggalnya, hartanya tak ada, habis harta. Masya Allah. Semuanya diinfakkan. Diberi kepada perjuangan Islam, membantu umat Islam, membantu dalam jihad, memperjuangkan agama Islam. Masya Allah, hebat. Perempuan yang bernama
Siti Khadijah. Masya-Allah. Beliaulah juga jadi mana tuan-tuan pasti ingat bagaimana Rasulullah SAW apabila menerima wahyu yang pertama balik ke rumah dalam keadaan menggigil menerima perintah. Wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Siti Khadijah yang tenangkan bagi Rasulullah. Saya berselimuti Rasulullah, kan membawa Rasulullah jumpa orang bin Nawfal yang pada cinta tersebut, kan? Tenangkan Rasulullah. Banyak hasil, dan juga melahirkan anak-anak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi pergi dia Isra yang disayangi juga sedih, kan? Siapa tak sedih, kan? Bapak saudara dah tak ada. Tambah lagi isteri pun tak ada, Masya Allah. Nabi sedih. Dalam tahun-tahun kesedihan beliau diceritakan Nabi meneruskan usaha dakwah di Taif. Tambah lagi sedih tuan-tuan di Taif, nak berdakwah di Taif. Apa jadi tuan-tuan di Taif? Dibalik dengan batu, Masya Allah, kesian Rasulullah. Nak ngajak berdakwah kepada agama Islam, agama yang benar. Malah dibalik dengan batu, Masya Allah, berdakwah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikabarkan bagaimana malaikat berusia tengok ya Rasulullah boleh tak kalau kamu nak apa-apa mungkin hantam tibakan kepada Bukit Taif. Rasulullah itulah ya Rasulullah hebat. Masya Allah itulah yang kita menjadikan baginda sebagai contoh ibu yang terbaik. Dapatkan laku fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Siapa nak dapat Allah hari akhirat, hari akhirat, itulah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, oleh karena itu, nak gembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala perjalankan asra bi'abdi, jalankan hambanya ini menjadi Muhammad. Nak gembirakan bagi Rasulullah yang dalam doa sendiri. Oke, sebelum itu tuan-tuan diceritakan bagaimana Rasulullah SAW dibedah, kan? Dibedah dulu, dibedah dadanya, macam mana? Allah Alam. Diceritakan bagaimana Rasulullah dia ketika tidur, diangkat oleh malaikat, ketua para malaikat Jibril alaihissalam bersama dengan malaikat Mikail, kan? Dan juga ada satu lagi malaikat, 3 malaikat, malaikat Rasulullah. Di Telaga Zam-Zam dikatakan dibelah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan hati, kan, dibersihkan hati dengan air Zam-Zam, Masya Allah. Setelahnya dimasukkan 3 perkara dalam hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu iman, ilmu dan juga hikmah, Masya Allah. Darah hitam yang ada dalam hati yang disebut salah kepada apa? Kepada iblis, tadi. Hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita banyak lagi juga, ada lagi tak dibuat. Itulah macam-macam berlaku, datang macam-macam. Gangguan kan, nanti kita jumpa lagi pada dia efek. Okey, sama itu dulu. Baik, juga dikabarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, saya akan berhenti peristiwa ini baginda menaiki buruk. Kisah buruk sikit tuan-tuan, menaiki apa? Buruk satu tunggangan syurga. Dikatakan buruk ni tuan-tuan, berada di syurga ni 70,000 buruk. Banyak syurga. Kenderaan syurga mungkin kita satu masa nanti kalau masuk syurga insya-Allah, amin, kan? Kenderaan yang mungkin buruk. Juga kenderaan berlari. Ada seekor buruk dalam keadaan dia jauh daripada kenderaan buruk yang lain. Dalam keadaan menyendiri. Dan bagi dia, lalu Jibril alaihissalam mendekati buruk tersebut. Dekat buruk sedih, seorang-seorang. Tapi kan dalam bahasa kita kan. Dikabarkan buruk dikatakan diridu kepada baginda Rasulullah. Masya Allah. Ingat kasih Allah. Masya Allah. Sebenarnya baginda Rasulullah ni ruh baginda ni Allah ciptakan hati ruh Muhammad. Bangkit ke dia, cipta ruh yang pertama, barulah kepada ruh-ruh yang lain, kepada benda yang lain. Itu semua adalah asbab kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Jadi buruk tadi dah dipilih oleh malaikat Jibril. Baik, kawan.
Saya kembali sedikit tadi, 3 perkara cukup penting tadi dikatakan pada sama tuan-tuan. 3 perkara yang masukkan hati Rasulullah tadi, iman, ilmu, hikmah. Benda ni kena jaga dan kena sentiasa diusahakan. Nak dapat iman tak lain tak bukan dengan amal. Iman tak dapat kalau tanpa amal. Jadi banyak-banyaklah kita beramal. InsyaAllah lagi-lagi di bulan Sya'ban ini hadirkan. Kebanyakan sebelum kita menanti hadirnya bulan yang kita tunggu iaitu bulan Ramadan. Sebut Ramadan biarlah masa kita tak sombong, tuan-tuan. Jangan rasa sebaliknya pula. Rasa dekat dengan Ramadan. Tak boleh, tak boleh. Jangan macam tu. Kalau salafus soleh 6 bulan sebelum hadir bulan Ramadan ini baik pun dah cukup rindu dengan hadirnya bulan. Baik tuan-tuan. Iman yang kedua ilmu tadi kan, yang ilmu penting. Kalau bulan ilmu fardhu ala kulli muslim. Macam hari ini tuan-tuan ada kata alhamdulillah kita watawasau bil haq. Watawasau bis sabr. Kita berbesar-besar tuan-tuan. Ingat menanti balik sebagai tanda kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kasih Rasulullah yang hadis bahwa kita kasih dengar kisah Rasulullah. Nabi kata man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang kasih kepadaku, dia akan bersamaku dalam syurga nanti. Masya-Allah ya Allah. Jadi tanamlah rasa kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh tadi dah ada subuh. Semua dah ada, iman dah ada, semua kena subuhkan. Ada dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara cukup penting. Baik tuan-tuan dan hadirin yang dikasihi. Baik, kita teruskan peristiwa ini. Bagaimana disebutkan 2 kisah baginda Rasulullah bermalam di rumah Ummu Hani sebelum peristiwa tersebut. Rumah Ummu Hani. Rasulullah bersama para malaikat. Para malaikat Jibril alaihissalam. Dijalankan dia bersama dengan menaiki buruk ini ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Baik tuan-tuan. Jadi perjalanan ini, Masya Allah tuan-tuan. Ketika perjalanan ini, baginda Rasulullah SAW mengajar kita untuk perbanyakkan ibadah solat sunat. Antaranya, baginda Rasulullah ini, malaikat suruh buruk berhenti dan turun. Perjalanan ini kan, perjalanan ini, kalau itu pantas ni, buruk ini memang pantas tuan-tuan. Dia punya gerak tu sepantas mata-mata. Kalau kita pandas akan mana? Selangkah tu mata-mata. Selangkah mata-mata. Masya Allah. Kita pergi pada kalau jadi orang yang jauh dekat itu, kan mata berapa jauh juga kan? Kalau contoh ikut mata kita jauh, laju, kan? Langkah, buruk. Baik. Dan tadi, baginda Rasulullah SAW ini sejak turun di tempat-tempat yang berikut. Antaranya yang pertama disebutkan bahawa saya baginda turun dan solat 2 rakaat di Taibah. Taibah ni kalau sekarang nama sekarang di Madinah lah, tempat baginda Rasulullah SAW hijrah di Taibah. Dan solat 2 rakaat. Kita tengok ni solat sunat, insya-Allah. Solat tu mesti Rasulullah SAW solat kan tak? Solat fadil itu sebelum itu Nabi SAW perintah wahyu Allah Ta'ala Allah perintahkan solat. Ajaran Nabi Ibrahim agama Hanif juga solat. Kita baca solat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, macam tu lah. Tapi tak sama baca solat kita, tapi solat. Yang tak ada solat. Itu tempat yang pertama turun. Kali teruskan lagi perjalanan. Seterusnya perjalanan diteruskan lagi. Tiba di satu tempat yang bernama Madian. Turun lagi pindah. Di Madian. Lagi naik solat 2 rakaat, naik lagi. Terusnya di Bukit Tursinan. Tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya tibalah di lagi satu tempat, naik teruskan lagi di Baitul Laham. Baitul Laham siapa tuan? Baitul Laham nama tempat di mana tempat lahirnya Nabi
Isa alaihissalam. Betul. Kita semua Nabi itu mengajar kita tentang supaya kita banyakkan solat sunnah. Masya Allah, kita nak tingkatkan iman jadi kan banyakkan solat sunnah. Masya Allah, banyak solat yang kita boleh buat. Contoh aku semua dan insya Allah semua tahu tentang solat tersebut. Tapi kekuatan itu mungkin yang orang yang berbeza dibeli kekuatan, kan? Kekuatan dalam makhluk. Itulah. Yang berjaya sebagai tanda-tanda orang yang terima taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, solatnya senang, tak rasa berat. Senang bersolat begitu. Lagi-lagi solat sunnah. Kalau solat fardu yang kita tak petikan, memang kita wajib buat. Solat sunnah senang, kalau tidak rasa susah. Alhamdulillah, baik tuan. Ada dalam kita rasa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Baik, kita teruskan. Jadi jalan seterusnya akan bawa kepada mana daripada Baitul Laham ke Baitul Maqdis. Di sini digambarkan banyak peristiwa. Banyak ni peristiwa ni. Ada yang sampai 17 peristiwa, ada yang 11 peristiwa, macam-macam tuan-tuan. Jadi saya sebutkan dulu beberapa peristiwa. Sebelum itu tuan-tuan, tarikh peristiwa Isra dan Mi'raj ini semua dah maklum tuan-tuan kan? Yang masyhurnya 27 Rajab lah tuan-tuan 27 Rajab. Masih 11 saya tak sebutkan di awal tadi. Kan? Tak sebutkan di awal tadi. Baik tuan-tuan. Jadi peristiwa-peristiwa yang berlaku di antaranya digambarkan. Yang pertama disebutkan tadi jin Ifrit. Tuan-tuan. Jin Ifrit ini, kan? Jin Ifrit ini digambarkan dia ketika Nabi kerana itu borak tuan-tuan, jin Ifrit ini dalam tepi bagi Rasulullah sehingga nak mengganggu, Masya Allah tuan-tuan. Nak mengganggu, membawa obor api dia kan? Bawa obor dia tu nak mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, itulah sifat perbuatan jin, iblis dan sebagainya. Dah berjanji dah dari Allah Taala akan bodoh, akan bodoh. Tapi ego Nabi lah kan? Itu yang paling besar tu iblis tu. Iblis tu paling besar. Kedua tu. Okay. Baik. Jadi kita dah bagi ni iktibarnya kita ni takkan terlepas daripada orang. Yang datang kat kita mungkin beji dulu apa tu kan. Yang prebek dia datang dah kalah dah kita tu kan. Datang kat tepi mata dah ini. Contoh kan. Ya itulah. Dia datang akan datang. Memang dia janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan bodoh. Masya-Allah. Cuma kalau orang sedar, insya-Allah dia banyak tu. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah merupakan bisikan-bisikan daripada Islam Allah yang akan sentiasa. Kita buat baik tuan-tuan. Ada je kan. Minal jinnati wan nas. Pun ada kan. Bukannya jin juga, kadang-kadang manusia pun ada juga. Kadang-kadang kita buat kebaikan kan, ada juga halangan-halangan kan, ada yang tak suka dan macam-macam tadi. Masya Allah kan. Baik, itulah yang pertama. Yang pertama tadi iktibarnya ialah kita kena sentiasa berwaspada. Kita kena berwaspada dalam kehidupan kita. Jangan kita rasa, tak ada pun iblis yang tak kacau kita. Memanglah sebab tak nampak kan, tak nampak. Tapi yang kita terikut dengan yang keburukan, itulah di antaranya yang bawa kepada kita kalah, tewas. Iman kita tewas kepada godaan iblis ini. Baik. Seterusnya, gambaran yang kedua. Dah lagi gambaran yang pertama, iktibarnya itu bukan. Jadi kita kena teruskan. Usaha yang baik ini kena teruskan. Contoh kalau buat macam ni, teruskan. Berlumba-lumba lagi lagu Allah suruh. Fastabiqul khairat. Berlumba lagi buat baik. Bukan semuanya buat baik, tapi kena berlumba cepat-cepat. Itu. Yang baik ini kena segera-segera kan. Jangan yang baik lambat macam tu kan. Jadi itulah. Itu jadi tugas kita tuan-tuan. Lebih-lebih lagi yang melibatkan tugasan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi kita Nabi Muhammad diperlihatkan bagaimana dikatakan petani yang bercucuk tanam. Ini sekitar 10 tahun pernah ingat dan pada tak apa.
Ingat kembali. Petani bercucuk tanam, tumbuh, tuai, tumbuh lagi. Masya Allah, hebat. Sebutkan Masya Allah. Dan ditanya, dan ditanya apa kan? Tanya Jibril. Aku tu Jibril. Jibril beritahu. Gambarannya bahawasanya, itulah dikatakan pahala orang yang berjihad dan infak di jalan Allah. Masya Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, bergerak di jalan Allah, syahid di jalan Allah, dan juga orang yang berinfak. Masya Allah. Maka rumah yunfikuna fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Baikkan dia akan pecah lagi 7, pecah lagi 100. Masya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan dan pembinaan surau ini juga banyak infaknya. Alhamdulillah, untuk disampaikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita kalau kita yang murah lagi tuan-tuan. Saya dengar perkongsian dalam YouTube yang Ustaz Abu Isyam kan. Isyam tu dia apa? Masjid Qofat, apa nama masjid tu kan? Yang cari dana. Dia katakan ada yang 1 juta dia bagi. Masya Allah. Hebat tuan-tuan. Dapat 1 juta. Kalau 1 juta dia bagi agak harta tu kat mana? Hati ke kat kanan? Oh yang beri juta dia mampu beri juta. Bagaimana iman dia? Harta dia agak letak kat mana? Kat hati ke kat tangan? Kalau kat hati susah. Masya Allah. Banyak fikir. Nanti aku kan macam tapi sudah pasti bagi dia hamba Allah ni harta bagi di kanan walaupun 1 juta kita fikir Masya Allah tapi dia kata apa? Di kursi cerita bahawasanya Allah gandakan Masya Allah lipat kali-kali lepas dapat lagi banyak Masya Allah. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak yakin tuan-tuan cuba buat. Cuba. InsyaAllah ada rezeki Allah Ta'ala menggandakan. Jadi bukan matematik manusia tau. Matematik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat. Berkat apa? Ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebaikan padanya. Masya Allah. Istimewa kan? Orang yang apa? Dikatakan orang yang berjuang jalan Allah dan infak jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berukur nanti, kami itu ada masing-masing ada saja. Dan saya percaya tuan-tuan dah melaziminya. Tuan-tuan sudah melazimi. Kalau belum melazimi, laziminya supaya tuan-tuan kita dapat manfaat daripada apa yang disebutkan tentang keadaan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Juga disebutkan bahawasanya iktibar tadi, cerita tadi, yang perhari dalam tadi, bahawasanya setiap amal akan diberi balasan yang setimpal. InsyaAllah tu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa bagi banyak, insyaAllah jadi Allah beri banyak. Dan siapa bagi, itu kadang kemampuan masing-masing. Dan carilah rezeki itu. Daripada cerita tadi, carilah rezeki yang halal. Carilah rezeki yang halal. Faham tuan-tuan dan rezeki ni Masya Allah kalau terfikir balik dia poket Masya Allah sama-sama lagi kita datang daripada mana Masya Allah sumbernya kalau dapatnya Masya Allah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita bekerja pun ada juga masa dan sebagainya itulah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sedekah dulu pun juga satu cara untuk kita bersihkan harta kita. InsyaAllah. Itu gambaran. Yang kedua, kita masuk lagi tuan-tuan. Yang ketiga, apa tuan-tuan yang ketiga? Tuan-tuan ada. Syekh Azam itu tak terus. Okey, gambaran yang ketiga. Masya Allah. Seterusnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik buruk tadi, meneruskan perjalanan. Baginda mencium ada bau wangi bagi wangi dikatakan tanah perkuburan Masya Allah. Siapa Masya Allah?
disebutkan, yaitu tukang sikat anak Fir'aun. Tukang sikat anak Fir'aun. Jadi ketika dia mengikat rambut anak Fir'aun di tuan, ya tukang sikat ni, Masyitah tu sebenarnya tukang sikat tu. Tukang sikat, nama sebenarnya tak apalah. Tapi dah nama dipanggil Masyitah, ya lah. Kan? Tukang sikat ni jatuh sikat sebab bismillah. Masya Allah disebut. Tukang sikat disebut bismillah. Lepas tu dia kata, dia pun seolah maksudnya tak, inilah sesuatu yang buruk pada Fir'aun, dia kata macam tu lah. Jadi apa lagi anak dia ni tadi kan? Dia boleh beritahu apa dia kan? Yang tu maksudnya kan tak apa, dia dapat dia, itu lah. Kita beritahu, Masya Allah tuan-tuan. Di mana kan? Dia ni Nabi bercium kubur, mau mandi kuburnya. Sebab apa? Sebab dia mempertahankan kalimat tauhid, iaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dia disiksa tuan-tuan? Dikatakan Masyitah ni dimasukkan dalam air panas kan? Air panas dalam bekas terbalut, air panas mula-mula dimasukkan suami dia kan? Lepas tu anak dia, lepas tu nak masuk lagi anak kecil kan? Anak kecil nak masuk anak dia kecil. Ada keluarga beragam. Nak masukkan. Maka masuk yang berapa ekor. Masuk dalam air yang bergelegak. Bayangkan kalau air dah dunia kita panas kan tu kan. Dah bergelegak masuk. Masya Allah. Kan? Dan nak masukkan dalam air tadi. Masyitah tadi dikatakan apa? Dia buat semua. Dalam sebutkan bahawa sendiri kisahkan bahawa anak yang bercakap. Sepuluh bayi dia dapat bercakap tuan-tuan. Yang kisahkan 10 bayi yang bercakap. Kalau ikut adat dia tak bercakap lah. Tapi itulah takdir Allah SWT. Kan? Jadi dia cakap kita tak apa, teruskan. Akhirnya dia teruskan. Lepas dia pun masuk dalam semuanya. Tapi Masyitah dikatakan apa? Sebelum dia mati, dikatakan Fir'aun boleh tak kuburkannya dalam satu tak boleh, tidak boleh. Itulah kisah bagaimana Masyitah ini kata wangi, mau wangi kubur tukang sikat anak Fir'aun ini. Akibatnya apa tuan? Iman sebagai pisah. Iman itu penting. Kata iman lagi. Kenapa? Dia pertahankan. Kalau dia kata, Fir'aun kata kalau kamu kembali kepada percaya yakin Fir'aun itu Tuhan, dia tak buat sistem. Tapi tak. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan inna kita ni intibannya supaya kita yakin betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ada sedikit pun rasa dalam keadaan hati kita was-was kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita pegang hari ini. Masya Allah tuan-tuan sejak hari ini kan. Tadi kita lihat kita dah solat sekali setelah ada berjarak-jarak. Kalau ikut Rasulullah kan surah apa-apa. Walaupun kita buat tuan-tuan, cuba saya ingatkan di saya tuan-tuan. Walaupun kita buat perintah Allah kadang-kadang macam ni, dia dah kena hati kita rasa macam bersalah kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita rasa selesa, dia kata jauh-jauh antara satu sama lain pula tu selesa kan? Jangan gitu. Kenapa dia tak menggangkan hati sesama Islam, persaudaraan sama kita. Jadi dan walaupun solat macam ni tapi kita ada baiknya bila Allah Ta'ala dapat kembalikan semua dapat apa-apa dapat berjemaah. Macam tu. Yang kita solat ada selesa lepas macam tu saja. Dia dah ada rasa demikian. Kita solat yang kita buat pada hari ini. InsyaAllah. Baik, sambung sebenarnya. Baik, intibannya lagi. Dia teruskan lagi cerita sebenarnya. Cerita sebenarnya program diteruskan lagi. Masya Allah. Diteruskan lagi. Satunya nanti perlihatkan bagaimana manusia yang pecahkan kepala. Masya Allah. Itu sebenarnya cerita. Pecahkan kepala. Pecah. Cantum. Elok. Pecah lagi. Pecah berdarah. Kan? Cantum lagi. Masya Allah. Nabi tanya. Siapa ni? Jibril. Jibril jawab. Tak lain tak bukan. Ini adalah kabar orang yang malas melaksanakan solat. Tentang solat. Masya Allah. Nabi katakan umatnya akhir
zaman. Masya Allah, solatnya kali itu kajian, tuan-tuan. Banyak Hamzah buat kajian tahu berapa ya? Dikatakan 80% dari umat Islam yang solat cukup 5 waktu sehari semalam. Yang itu kita sebut kajian. Maksudnya bahawasanya yang tak cukup ramai lagi lah di kalangan umat Islam. Contohnya di negara kita. Okay? Baik. Jadi pada dengan itu bahasanya ialah orang yang malas pergi solat tetap yang intinya kita kena tetap melakukan solat walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Masya-Allah. Jadi dia kena belajar. Ilmu ni kena belajar. Bab solat ni kena belajar. Fardu ain. Fardu ain. Kalau kita tak pandai bab fardu ain, contoh dekat suruh ada kuliah fardu ain. Kita tak pandai. Masya-Allah. Kita duduk kat rumah. Tengok TV contoh. Duduk kat rumah tadi tuan-tuan. Kalau kita kembali kepada hukum kita, boleh membawa kita haram atau dosa. Kerana kita jahil meninggalkan apa yang ada dekat surau diajar. Sebab ia fardu ain. Bukan juga tentang contoh diajar tentang mengenal Allah. Awal bi ma'rifatullah, awal mengenal Allah, bagaimana cara kita mengetahui Allah, belajar akidah. Kita faham tak faham? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah macam mana? Macam mana? Tak faham diajar kita tak ada kat sini, tak duduk kat sini. Duduk kita kat mana-mana haram. Duduk yang wajib macam mana? Kita berada, kita tak faham, kadang-kadang kita tak faham, kita berada kat sini. Ketika ilmu fardu ain diajar pada hal tersebut. Duduk menjadi kita kena fikir demikian. Duduk ke buat apa sekalipun, fikir dia akan bawa kepada wajib, sunnah, haram, makruh. Antaranya asas. Harus. Kalau macam ni sekarang duduk dalam keadaan sunnah tuan-tuan. Sebab cerita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah. Adalah sunnah. Insya-Allah tuan-tuan semua ni, insya-Allah kita semua ni akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala disebutkan hatta ikan di laut doa. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunlah dosa. Masya-Allah. Mereka doa. Mereka kan tak dosa. Doa untuk kita, masya-Allah. Orang yang berada dalam Islam. Sebab itu benar ada hadirkan diri kita apabila ada kuliah-kuliah yang diadakan di surau, contoh di surau Inilah atau mana-mana tuan-tuan diri kita. Baik, saya teruskan. Gambaran seterusnya tuan-tuan, saya teruskan Nabi gerak lagi. Seterusnya baginda diperlihatkan manusia makan bui daripada bara api. Masya Allah tuan-tuan. Kalau kita bayar kepada akal kita, makan bui tajam daripada bara api, panas. Masya Allah. Macam mana nak ini itu kalau dibayar otak kita pun dah. Dia cukup sengsara. Masya Allah. Nabi tanya satu tu. Jibril bagi tahu itulah di antaranya apa tuan-tuan? Balasan tidak mengeluarkan zakat. Masya Allah. Tak keluarkan apa tuan-tuan? Tak keluarkan zakat. Jangan ingat zakat fitrah saja. Bayar zakat? Ya, zakat apa? Zakat fitrah. Itu aja. Tak. Banyak lagi tuan-tuan. Zakat adalah salah satu cara untuk kita sucikan, bersihkan harta kita yang ada pada diri. Ya Allah, pinjamkan seketika. Kan? Zakat dibayar tuan-tuan. Zakat simpanan. Apa lagi? Zakat emas dan perak. Kalau kaum perempuan zakat, emas dan perak. Contoh. Kan? Yang ada banyak gelang-gelang kan? Sampai ke sini dulu. Atau tinggi lagi sini. Yang kena dah. Jaga zakat. Jadi tak kalau kita ada keliru, boleh kena tak berapa haul, berapa nisab dia. Ujunglah pusat zakat. Senang. Kan? Jangan ingat harta kita yang ada tu semua aku punya contoh. Contoh itu dan nak keluarkan. Tak boleh. Yang tu. Zakat penting. Tujuannya apa? Duit itu untuk bantu saudara kita yang susah. Yang lain itulah kita kan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua ustaz itu saudara kita yang susah. Sudah tuan-tuan dapat kita bantu. Kita zakat. Jadi zakat wajib bila cukup syaratnya. Syaratnya cukup nisab, cukup haul, kita kena belajar.
rujuk kepada pusat zakat lah dan bisa. Kalau sekarang apa sih? Zakat luas simpanan 22.000 adalah selama setahun. Maka yang paling kurang dalam simpanan kita nak kena keluarkan. Bukan banyak 25% saja. Itu kan. Baik. Baik, saya teruskan gambaran seterusnya, tuan-tuan. Saya balik sampai pokok ni. Gambaran ni banyak. Tak kira je ni. Sikit lagi ya. Gambaran seterusnya, tuan-tuan. Nanti kita tak naik lagi tu. Ni baru nak sampai ni tau. Baru nak sampai Masjid Aqsa. Saya skip yang gambaran, tuan-tuan. Nanti kita naik lagi. Jangan berhenti tak naik dah. Tak turun nanti kita. Tak biasa. Okey. Saya skipkan. Satu lagi yang saya mahu sediakan gambaran tadi. Manusia berenang dalam lautan darah dan dibalik dengan batu. Masya Allah, itu dia pula soalannya mereka diberi. Ini gambaran orang yang makan riba. Masya Allah, kita hari ini, kita ini akhir zaman ini memang kena terbias, kapiak. Kalau tak dari kapiak riba itu memang kena beri. Masya Allah. Aku kita Allah kurangi riba. Masya Allah, yang jadi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang kena pemberi, penerima, pencatat, saksi, itu baru terbalik semua tu, kan? Tentang dia, tentang riba. Kan? Jadi pilihlah institusi yang sebenarnya apa? Kalau bank tu perbankan Islam. Kalau yang baru ni USP dah mula ada syariah kan, yang pada syariah. Jadi kita kalau kita dah ada pilihan tersebut, kita kan enggak tanggungjawab kita dah. Dan kalau tak ada dulu tak apalah kan. Dah ada alternatif. Apa lagi contoh? Kalau bidang dulu insurans tak apa contoh. Yang ingat yang melibatkan institusi Islam yang kita rasa mahal tu. Begitu. Kan? Kalau kita tak menyokong je, siapa? Yang kita mahu sebenarnya di bank Islam. Ramai orang bukan Islam tu kan, yang memang mereka berusaha dengan bank Islam. Ramai. Yang kita alhamdulillah. Dan kita semua kalau boleh itulah. Baik tuan-tuan. Saya teruskan. Terus. Gambaran ada lagi. Saya skipkan gambaran, ada lagi banyak gambaran. Saya teruskan sampai di Masjid Al-Aqsa. Sampai di Masjid Al-Aqsa, Masya Allah. Tahu perjalanan ini kan? Sampai di Masjid Al-Aqsa, baginda Rasulullah SAW turun dari Ka'b Burak, dikatakan di satu tempat dinamakan Haitul Burak. Di Masjid Al-Aqsa, Haitul Burak. Okay? Di Masjid Al-Aqsa. Okay. Seterusnya baginda Rasulullah dibawa masuk ke Masjid Al-Aqsa dan menjadi imam kepada para nabi, para rasul yang lain, para nabi rasul yang lain. Dikatakan 124.000, Masya Allah. Malaikat Jibril pegang tangan baginda Rasulullah, bawa ke depan sebagai imam. Kenapa tuan-tuan? Baginda Rasulullah merupakan penghulu bagi segala nabi dan rasul. Walaupun baginda depan dibangkitkan di hujung di akhir zaman, tapi baginda penghulu segala rasul. Kita nak masuk syurga nanti insya-Allah tuan-tuan. Baginda Rasulullah yang bukan pintu kunci syurga. Umat yang belum masuk syurga nanti siapa tuan-tuan? Insya-Allah kita lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu umat Nabi Musa, bahkan Nabi Musa sendiri dengki dengan Nabi Muhammad. Hati lah bukan dengki. Tak elok, maksudnya hati. Sebab apa Allah berikan Nabi kepada umat Nabi Muhammad. Contoh kita insya-Allah. Asal-asal kita bicara. Tuan-tuan. Baik, dia Rasulullah mengimani para Rasul yang lain. Setelah itu, Rasulullah diberi hidangan, arak dan juga susu. Rasulullah memilih fitrah yang disusu. Kalau dikatakan kalau Rasulullah memilih arak, sudah pasti umat-umat dia dan harulah menjadi. Rasulullah pilih susu pun sekali dah ditakutkan macam-macam dah sekarang kan. Lagi akhir zaman ni. Rasulullah pilih susu. Alhamdulillah. Rasulullah terus dikatakan menaiki tangga ke langit, melebihi langit yang ke-7. Masya Allah.
ditemankan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril tidak boleh sampaikan ke Sidratul Muntaha sampai. Dia sampai ke 7 ni. Dia tak boleh lagi dah. Malaikat dia tak boleh dah. Dia sampai tahap tu dia punya. Dia punya apa kapasiti dia sebagai apa guru malaikat. Sampai situ dia. Allah sendiri. Baik, kita katakan Nabi yang pertama, tuan-tuan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi kata apa? Marhaban ya ibni Saleh. Wa Nabi Saleh. Dia ada ucapan Nabi Adam alaihissalam. Itulah kita lihat cucu Nabi Adam kan. Nabi Adam alukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi langit yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Dia kata ucapannya dia sebagai itulah, marhaban ya Nabi Saleh. Selamat datang Nabi yang soleh. Naik lagi langit yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang keempat Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh, Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Sandar di Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur. Bertentangan dengan Ka'bah atas Baitul Ma'mur. Dalamnya 70,000 para malaikat masuk dalam Baitul Ma'mur, tak keluar lagi lah. Tak masuk lagi yang lain. Itulah. Dia Baitul Ma'mur. Seterusnya disebutkan bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam beritahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kisah syurga, kamar syurga disebutkan, kita sebut cantik, indah. Diceritakan Ibrahim kata apa? Disuruh Nabi Muhammad ni bacalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. InsyaAllah dia akan jadi pokok kat sana. InsyaAllah. InsyaAllah saya rasa doktor pada banyak yang bersyukur juga. Masyarakat kita buat kelas kerana Allah. Kalau dah bohong dekat sana, tuan punya bohong takkan masuk lagi, insyaAllah. Tidak? Sama-sama harapan besar supaya kita dapat jadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyakkan azimilah kalimah-kalimah tersebut dan banyak lagi kalimah-kalimah yang lain agar kita menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Baik tuan-tuan, Nabi kita Muhammad teruskan lagi. Dikatakan ke langit yang apa? Seterusnya, apa yang ketujuh? Lagi dikatakan sampai ke 10. Sampai ke 10. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala hadratul qudus. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima perintah solat. Menerima perintah solat. Ingat tuan-tuan, Nabi Isra Mi'raj ini, dia punya ni dalam keadaan zahir, ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Dan dia semasa tadi lagi apa tadi? Nabi Isa alaihissalam, dikatakan Nabi bertemu Nabi Isa alaihissalam di dalam keadaan ruh dan jasad dulu. Sebab Nabi Isa tak diangkat ke langit, mati dan diangkat zaman kubur. Nabi Allah Taala ni, Nabi Muhammad ni menghadap Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah solat ni masya-Allah hebat solat ni. Nak terima bukannya senang. Jadi oleh itu, ikhlas itu jangan kita permudah-mudahkan. Kita kena buat macam mana kalau boleh? Kalau kata-kata mudah, susah-susahkan diri kerana solat. Contoh kan? Kita susah-susahkan diri kerana solat. Kalau kita reka dalam, masya-Allah. Reka kita. Allah suruh solat awal tu kita kadang-kadang abad. Jangan sampai apa? Jangan sampai ujung lagi dia kan. Contoh, solat zuhur, solat asar, dia solat ujung zuhur dikata berangkat sekali lepas tu azan, solat asar pula dia. Kalau ada tu juga kan. Jadi susah-susahkan kerana perintah Allah Taala itu terutama solat Allah. Jadi
kita sebutkan tentang Allah Ta'ala. Jadi gembiranya hati Rasulullah SAW. Karena ada bulannya Rasulullah ini sedih. Lalu risau juga tahu. Nak bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dikabarkan, diceritakan bahwasanya dengan suara Abu Bakar. Bukan. Abu Bakar dah. Abu Bakar sini tapi dengan suara macam itu. Supaya apa? Supaya Nabi tenang. Sahabat Rasulullah yang cukup baik yang menang Rasulullah kan. Karena untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Daripada 50 sampailah dapat 9 hari baru dapat. Untuk naik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tubuh Nabi Muslim Nabi saya kata, rumah aku lebih kuat. Tak apa, tak buat. Kita Allah Ta'ala sempurna. Tidak buatkan. Buat sampai 5. Dan saya jumpa Nabi dah kepada orang. Nabi Muhammad tak boleh dah malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak apa, alhamdulillah kita dulu, Masya Allah. Kalau Nabi mau peluk, masih. Ya, Nabi mau peluk, Masya Allah. Tak peluk itu ya. Alhamdulillah. Tapi 5, istimewa 6 Muhammad ni, menyambut 50 orang, Masya Allah. Menyakitkan. Baik tuan, kita teruskan. Dah turun baru dah turun dah. Dah landing kan ni. Ini turun tuan-tuan turun, pergi terus. Dia tadi jadi asal kan. Atas. Dia ke langit. Dia terus kepada Baris Minul Mekah. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kenapa nama Masjidil Haram? Haram sah, Masjidil Haram. Haram tak hidup. Jangan gitu pula Kalian tak faham kan? Apa Masjidil Haram? Masjid yang dimuliakan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Masjid dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi sampai dah tuan-tuan sampai ke alam bawah. Di alam dunia. Dikatakan tadi seketika aja. Lepas tu besok harinya Nabi kabarkanlah cerita itu dengan siapa? Dengan Abu Jahal kan? Muhammad, apa benda tak dikabarkan? Nabi kata apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Apa lagi tu Abu Jahal kata, inilah masanya nak kenakan bagi Rasulullah. Betul tak? Kadang-kadang orang jahat ni boleh berlaku juga menyebarnya sebelah Rasulullah SAW kan? Dia dah panggil kan? Nak sebarkan berita tersebut. Tapi pada ditanya jumpa dengan Abu Bakar kata apa? Kalau itu datang daripada Rasulullah, memang dia percaya sampai ada penjelasan as-siddiq. Apa yang Nabi kabarkan, tetap dia taat. Lebih daripada itu lagi pun, dia tetap percaya. Hebat iman, iman Abu Bakar as-siddiq. Bukan cari-cari orang. Orang yang dijawab masuk syurga. Khalifah Ar-Rasyidi. Apa lagi? Pak Mudhur Rasulullah. Dia percaya tak, yakin beriman. Juga situ ambil tiba pada kita juga apa? Bagaimana keadaan masyarakat pada situ apabila dikabarkan berita tersebut. Yang pertama, yang Islam pada situ. Kamu macam Abu Bakar itu ilmu juga. Yang kedua, kata apa? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau tak percaya, bosan iman kat situ. Dan kepada yang ketiga, apalagi yang tak percaya kepada Abu Jahal. Itu ada 3 kumpulan. Yang tak percaya aku ini bahawa boleh bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan, yang berhabis kat situ, jadi iktibar secara umum tuan. Yang paling penting kat sini, saya kaitkan dengan solat tuan. Jadi ibadah solat tuan. Saya nasihat diri saya dan tuan-tuan sekalian untuk kita terus as-salatu imanuddin. Pegang tuan-tuan pegang ni bagi tak suka pegang. As-salatu imanuddin. Pegang terus solat adalah tiang agama. Faman taraka faqad hadamaddin. Siapa yang tak jaga dia butuh agama. Lagi yang kedua, bainal mu'min wal kufr tarkus salat. Perbandingan antara orang beriman dengan orang kafir meninggalkan solat. Jadi orang yang tinggalkan solat tanpa sebab lagi tu, tanpa alasan, tanpa alasan dibenarkan. Macam perempuan tak boleh ada sebab, lelaki ada sebab nak tinggal solat. Ada betul kan? Tak ada lah. Orang macam mana nak kena buat juga. Lagi
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah dia akan pegang juga Al-Quran. Solatlah yang boleh mencegah diri daripada perkara keji dan munkar. Bagi usul motivasi apa sebagainya, tak boleh. Kita kembali kepada Allah Ta'ala. Solat. Lagi, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan Allah dengan cara apa? Sabar dan mendirikan solat. Yang itu. Tekan betul. Apa yang berlaku hari ini? Covid berlaku dan sebagainya. Sabar dan solat. Sabar dan solat. Dua kunci yang cukup. Yang cukup apa ni? Senjata ampuh bagi umat Islam. Untuk kita sama-sama pegang dia betul-betul. Dalam menjalani kehidupan kita. Akhir zaman ini yang banyak fitnah ni tuan-tuan. Akhir zaman macam-macam berlaku. Yang baru-baru ni kan pasal kalimah Allah pun macam-macam, Masya Allah, besar betul. Jadi ia menguji Allah di antara kita, penyatuan antara kita. Ramai kita ni tuan-tuan, di Malaysia ni ramai, tapi kekuatan kita tahu sama betul kan? Nabi sebutkan akhir zaman umat Islam sebutkan sebagai bui-bui kat lautan. Digambarkan macam tu, tak kuat. Mana bui tapi tak kuat. Sampai. Jadi kita berpeganglah tuan-tuan. Kita peganglah pada kita. Kita ni orang Allah, kan? Kita orang Allah. Jadi kita dah sementara kita ni ada kalimah Allah. Kita jaga yang diri kita, kuatkan yang ada pada diri kita. Jangan nak kuat. Tak boleh. Tapi diri kita tak solat. Jangan begitu. Cakap yang diam. Malah. Tapi diri pun tak ada ikut cara hidup Islam pun. Tak nak macam tu. Macam tu. Jadi pegang yang kita ada ni, kuatkan dia dalam diri kita. Anfusakum wa ahlikum nar. Janganlah diri kamu, diri kita sendiri. Anfusakum wa ahlikum, dan ahli keluarga. Anak, isteri semua kat rumah. Daripada bakaran api neraka. Jadi jaga dengan cara mana? Antaranya dengan cara dia keluarkan solat. Hanyalah anak-anak, cucu dan sebagainya tentang solat. Kadang-kadang kita ni bersalah. Salah pun. Pernah tak bertanya aku baca adalah solat. Hanya bacaan. Jangan sebab baca itu ustaz aja. Diri sendiri pun tak menjawab besar. Nanti kat tadi ditanya oleh anak akhirat nanti. Ayah tak pernah tanya itu. Susah itu. Awal ma yus'alul abda yawmal qiyamah as-salat. Kalau pertama yang ditanya oleh Allah Ta'ala dia akan nanti tak ada bukan tentang solat. Betul? InsyaAllah tuan-tuan sekadar itulah pertemuan kita pada malam ini. Dikali-kali kita akan solat Mi'raj. Moga-moga kata kunci yang utama ialah kita kena kuatkan diri kita dalam solat. Sempurnakan solat dalam diri kita, dalam bahan kita, dalam taman kita, masyarakat kita, dan keluarga kita. InsyaAllah tuan-tuan yang berukhuwah. Barulah kita dapat hidup dalam keadaan macam mana? Kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa jadi ummah yang terbaik apa dia? Kita dapat buat apa? Khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan mencegah perkara ini tak apa nak buat. Tak apa nak buat. Tidak, oleh-olehlah. InsyaAllah tuan-tuan. Moga-moga sedikit saya ini menambahkan beri kepahaman dan menambahkan iman kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Tuan-tuan. Jadi saya rasa setakat ini minta maaf ada salah silap kata bicara daripada saya sepanjang dan saya bercakap berkorban. Sebenarnya yang baik berada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kuat daripada tidak datang dari kelemahan diri sendiri. Nabi itu berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum pertemuan kita pada malam ini, terima kasih semua yang baik yang seperti bersama pada malam ini. Yang jemput saya, terima kasih semua. Dari kita sendiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insyaallah wallahu a'lam. Kita jumpa lain kali insyaallah.